Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Januari 2023 bersama saya, Pia Nadia. UMNO Terengganu menfailkan petisyen pilihan raya bagi mencabar keputusan PRU 15 di 3 parlimen di negeri itu. Menurut Pengerusi Penghubungan UMNO Terengganu, Ahmad Said, petisyen tersebut difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lalu. Petisyen pertama kami adalah di Marang terhadap Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. Petisyen kedua kami adalah dari Kuala Terengganu, di Parlimen Kuala Terengganu, dan petisyen ketiga adalah di Kemaman. Beliau mendakwa petisyen itu dibuat kerana berlakunya pengagihan wang sogokan dan pemberian rasuah kepada pengundi pada PRU 15 di 3 parlimen itu. Mengulas lanjut, katanya kebanyakan isi rumah menerima wang antara RM500 hingga RM1,000 pada 15 hingga 17 November lalu. Bila kita telefon, bukan tak jawab, telefon ditutup. Ini menimbulkan kemasakan kita pergi turun. Dan bila kita turun, dapati rumah kunci. Dia ada dalam, tak keluar. Tak berhadapan dengan orang. Kerana pas tak bayar antara RM500 hingga RM1,000 bagi satu buah rumah. Sebab dia orang ni biasa nak undi UMNO, tapi bila pujuk, kalau tak payah, kalau tak mahu tu, tak payah keluar, tak apa. Kat malu mata ke, malu ke, ingat termaksud tanda dan sebagainya, tak apa, dia akan keluar. Ini duit dia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, warga perkhidmatan awam wajar membuat teguran terhadap kerajaan perpaduan yang didapati melanggar tindakan undang-undang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Terutama di Kementerian Keuangan. Boleh lihat banyak fail-fail, banyak keterlanjuran. Nak salahkan pegawai, kalau minit daripada menteri, apatah lagi Perdana Menteri, dia patuh. Tetapi saya telah beri pengarahan yang jelas. Kalau ada minit dari Perdana Menteri sendiri pun, kalau dianggap melanggar peraturan undang-undang, sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu. Sementara itu, Anwar mahu jemaah menteri dan warga perkhidmatan awam tidak mengamalkan budaya selesa. Sebaliknya, katanya, mereka perlu bertekad untuk terus melaksanakan perubahan dalam pentadbiran negara. Bila kita letakkan tokoh baru, harus ada kehasrat untuk bawa perubahan. Semua agama begitu. Nabi Muhammad SAW itu juga seorang tokoh, rasul yang melakukan transformasi. Walaupun saya lebih suka dengan reformasi, tapi tak apalah. Maksudnya pembaharuan. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahawa kita harus ada budaya selesa, culture contentment itu yang menggigit kita. Kita ke perkembangan berikutnya. Hassan Karim bersimpati dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang katanya dalam dilema kerana timbalannya Ahmad Zahid Hamidi. Kata ahli Parlimen Pasir Gudang itu, jika Anwar menolak kerjasama dengan UMNO BN, berarti kerajaan Anwar tumbang. Namun, katanya dalam satu kenyataan hari ini, meneruskan kerjasama dengan Zahid juga menjejaskan imej Anwar, PKR dan Pakatan Harapan yang membawa agenda reformasi. Wakil rakyat PKR itu juga berkata, kerajaan Anwar tidak dapat mengelak jika rakyat bertanya bagaimana pentadbiran sekarang boleh dihormati. Hal ini kerana timbalan Perdana Menterinya sedang dibicarakan atas tuduhan jenayah rasuah dan pecah amanah. Zahid menghadapi 47 pertuduhan iaitu 12 tuduhan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 tuduhan pengubahan wang membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hassan berkata jika Zahid didapati tidak bersalah, dilepaskan dan dibebaskan, Anwar akan dituduh campur tangan dalam urusan mahkamah. Beliau seterusnya menyoal adakah Peguam Negara akan menfailkan rayuan sekiranya Zahid dilepaskan. Tambahnya, Anwar juga akan dikritik sekiranya Peguam Negara tidak membuat rayuan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menjadualkan semula perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Kes yang membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya dijadualkan semula ke April depan. Hakim Colin Lawrence Sequeira menetapkan prosiding ke atas Zahid yang juga adalah Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah selama 27 hari bermula 10 April hingga 13 April.
Zahid membuat kemunculan pertama sebagai Timbalan Perdana Menteri di Mahkamah hari ini selepas dilantik semula memegang jawatan itu pada 3 Disember tahun lalu. Semasa sebutan kes pagi ini, Timbalan Pendakwa Raya Rosella Rajatoran memaklumkan bahawa tertuduh atau lebih tepatnya TPM berada di kandang tertuduh. Peguam bela Ahmad Zaidi Zainal dan Hisham Tehpotik mewakili Zahid. Pada November tahun lalu, Mahkamah menetapkan perbicaraan penuh kes itu akan bersambung mulai hari ini. Bagaimanapun, Mahkamah kemudian menangguhkan tarikh pembicaraan minggu ini dan menukar prosiding hari ini kepada sebutan. Semasa peringkat pembelaan pembicaraan sejak tahun lalu, Zahid memberi keterangan antara lain bahawa jutaan ringgit dana Yayasan Akal Budi sebenarnya digunakan untuk kerja-kerja amal Islam dan kerja-kerja kebajikan. Berita seterusnya. Pengerusi Perikatan Nasional Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor memberi amaran bahawa satu lagi tsunami hijau akan melanda negara semasa pilihan raya negeri akan datang. Pengarah pilihan raya PAS itu berkata ia sebahagian besarnya adalah kerana mulut besar Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli. Dia berkata demikian dalam satu hantaran di Facebook sebagai menjawab dakwaan Rafizi bahawa lonjakan sokongan kepada PN semasa pilihan raya umum ke-15 adalah disebabkan retorik perkauman dan politik wang. Rafizi malam kemarin mendakwa bahawa ia telah membawa kepada perubahan 70 hingga 80% dalam pengundi Melayu di Kedah. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi turut menolak bahawa kelebihan PN adalah disebabkan kempen berkesan di TikTok. Bagaimanapun, Rafizi berkata kempen berasaskan wang tidak mampan dan dia menjangkakan PAS akan mula mengutip derma semula. Menjawab dakwaan itu, Sanusi hari ini menuduh Rafizi menghina pengundi dengan menganggap mereka tidak bijak dan naif. Kedah, Kelantan dan Terengganu adalah antara 6 negeri yang masih belum mengadakan PRN. 3 negeri lain ialah Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. UMNO dilihat perlu melakukan perubahan untuk terus relevan atau berdepan risiko terus ditolak rakyat dalam pilihan raya akan datang. Perkara itu dinyatakan veteran UMNO Tengku Razaleek Hamzah yang menegaskan adalah lebih UMNO dibubarkan sahaja sekiranya terus ditolak rakyat. Dia berkata terpulang kepada barisan pimpinan UMNO untuk menumpukan usaha bagi mendapatkan semula sokongan rakyat. Tambahnya UMNO mesti melakukan perubahan jika tidak mahu kalah teruk pada pilihan raya negeri nanti. Pada PRU 15 lalu, UMNO merekodkan prestasi terburuknya apabila hanya menang 26 kerusi parlimen berbanding 54 kerusi parlimen pada PRU 14. Parti komponen BN lain pula hanya menang 4 kerusi, menjadikan kerusi keseluruhan yang dimiliki gabungan itu kepada hanya 30. Sementara itu, Tengku Razaleek yang juga bekas ahli Parlimen Gua Musang selama 12 penggal juga berpandangan kerajaan pada masa ini belum cukup kukuh. Katanya ini kerana kes mahkamah yang dihadapi presidennya Ahmad Zahid Hamidi akan mempengaruhi barisan kepimpinan parti itu nanti. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.